Hi, Assalamualaikum. Welcome and welcome back to my campus radio. Hai, saya Cema. Minggu lepas kita tak bersua muka sebab minggu lepas ada 4 show je, so saya tak ada show. Jadi minggu ni saya kembali bersama dengan anda dengan topik yang menarik untuk kita sembangkan. Okey, baiklah. Okey, untuk minggu ni kita punya topik sangat dekat dengan para pelajar, iaitu nak mula balik kampus guna gelombang. So ramai ke yang faham apa tu gelombang? Okey, kalau nak tahu gelombang ni dia macam satu teknik lah di mana dia di satu benda yang mana kalau dia boleh buat something tu macam biasa tapi pada masa yang sama kita masih juga boleh mengelak daripada kita kena pandemik COVID-19 lah. Itu antara dia punya usaha lah untuk kita buat satu benda tu seperti biasa tapi pada masa yang sama kita mencegah. Okey, gelombang ni siapa yang pernah buat dulu? Okey, kalau kita tengok before this, orang yang the first bidang yang gunakan gelombang as one of the way untuk untuk bagi mereka bekerja seperti biasa adalah bidang sukan. Okay, kalau kita tengok masa first time, masa mula-mula pandemik COVID-19 ni menyerang dunia, kita sukan stop untuk beberapa bulan. Dia tak lama tapi sekejap. And kalau kita tengok sekarang, sukan berjalan seperti biasa. Bola sepak kita boleh tengok dekat TV seperti biasa. Mereka boleh bermain seperti biasalah. So mereka menggunakan teknik gelombang atau bubble ni so that they can do the tournament, the match as usual lah. Cara dia seperti macam mana gelombang ni mereka buat. So cara dia adalah mereka akan kumpulkan semua pemain dekat satu tempat, maybe diorang punya tempat latihan, pusat latihan ke apa ke, but they can't go out. Diorang tak boleh nak interact dengan orang di luar sana. They can interact sesama mereka di dalam tempat di pusat mereka, tapi mereka tak boleh nak keluar lah. Dekat dalam pusat tu mereka boleh go through diorang punya latihan seperti biasa, training, main lah macam biasa, but diorang tak boleh keluar. So that itu adalah satu cara untuk mereka tak kena infected lah, tak ada kena infected dengan COVID-19. So pemain selamat, boleh bermain seperti biasa dan para penonton pun masih boleh enjoy the game. It just that diorang tak boleh nak pergi ke stadium lah. Mereka boleh menonton acara-acara tu melalui televisyen ataupun online. So kata win-win situation. Kau boleh tengok orang main and at the same time pemain selamat daripada kena COVID and stuff. Dekat Malaysia pun ada guna cara-cara seperti ini, iaitu kalau kita tengok back then di mana KPT bagi student balik kampung waktu raya. So mereka pun mengguna cara yang sama. Kalau korang perasan lah, di mana kalau IPT mereka bagi balik tapi hanya 2 cara je you guys boleh balik kampung, iaitu menggunakan bus atau transport yang disediakan oleh pihak universiti ataupun your parents yang ambil. Sebab ramai yang macam kenapa kena naik, kenapa bagi universiti je yang hantar atau family je yang balik, kenapa tak bagi naik public transport. This is the way untuk student yang dah memang selamat dekat dalam kampus tu untuk tak ada kena infected dengan COVID-19. Daripada kena COVID-19 sepanjang sepanjang diorang nak balik, sebab kita nak make sure yang student selamat, selamat pergi dan selamat pulang. Tak nak student tu balik tiba-tiba ada COVID-19 and stuff, sebab diorang boleh infected diorang punya family. So this is one of the way untuk make sure yang diorang student selamat. Dekat kalau kita tengok juga dekat social media pula, kalau kita tengok juga sebelum KPT bagi tindakan KPT ni pun kerajaan ada juga guna gelombang ini untuk untuk bidang pelancongan. Kalau kita tengok bidang pelancongan pun ada juga buat teknik ni, iaitu di mana hello. Ya.
Okay. Kejap ya. Kita biasalah work from home ni kan, dia macam stuck sikit. Kalau dekat office kita ada wifi. Okay. Dengar tak? Okey, baiklah kita sambung balik okey, ada yang dengar? Okey, baiklah. Kalau kita tengok dekat kalau kita tengok before KPT buat pihak pelancongan pun ada juga buat. Kalau kita tengok before this, kita ada sekejap Hai. Okey. Okey, boleh dengar tak? Para penonton boleh tengok tak? Boleh nampak tak? Sebab sebab tak ada, sebab kita just connected dengan Cun. Kenapa dia baik, kita sambung semula lah kalau kita tengok dekat bidang pelancongan pun ada juga buat lah. Dia di mana kalau kita tengok dekat bidang pelancongan, mereka ada buat gelombang gelombang pelancongan. Maafkan saya, kita ada buat gelombang pelancongan. Gelombang pelancongan di mana kerajaan bagi mereka yang berada di zon hijau melancong ke zon hijau. Iaitu di mana tapi kerajaan bagi cuma diorang boleh melancong tapi melalui travel agency sahaja. Travel agencies. Sebab apa? Ini adalah cara untuk make sure yang mereka yang nak melancong ni tak melencong pergi tempat lain. Pergi tempat zon-zon merah. Sebagai contoh lah, macam saya daripada Perak nak pergi Perak zon hijau, nak pergi ke Melaka yang juga zon hijau. Jadi macam mana cara nak make sure yang saya ni tak pergi menyinggah dekat Selangor yang zon merah ni. So kerajaan buat inisiatif dengan cara menggunakan travel agencies lah. So travel agencies akan ambil saya daripada Perak hantar ke Melaka, dan by the time saya dah habis bercuti, mereka akan ambil saya daripada Melaka pulang ke Perak tanpa hanya dengan melalui Selangor. So kat situ memang confirm yang saya takkan singgah masuk ke dalam Selangor lah. Sebab kalau kita pergi sendiri kita tak tahu kan, ada orang lain-lain, ada orang
dia peduli apa kan. Kalau aku dah boleh lalu, kau boleh singgah. Tak semua orang kita boleh percaya. So dengan cara macam ni memang boleh make sure kan yang diorang tak menyinggah masuk ke zon merah lah. So orang yang bebas dari COVID tak bercampur dengan mereka yang mungkin ada high risk dengan COVID-19. Okay, itu adalah kita punya topik pada hari ini. Sebenarnya tuan-tuan para penonton sekalian, minta maaf lah dia ada sedikit gangguan ya. Minta maaf banyak-banyak sebab kita work from home kan. Okay, baiklah. Jadi hari ini kita akan bersembang mengenai topik hari ini iaitu nak mula balik kampus guna gelombang. Jadi kita bersama dengan dua tetamu kita untuk berbincang tentang perkara ini. Jadi InsyaAllah kalau perbincangan kita hari ini bernas atau hebat, mungkin pihak KPT, IPTA, IPTS boleh consider this idea so that student boleh masuk physical class macam biasa and juga mereka boleh join online. Diorang dah boleh say goodbye to online class. So hari ini kita bersama dengan dua pemimpin pelajar iaitu Wakil Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau iaitu Nurul Ain dan juga Naib Presiden Persatuan Pelajar Penyiaran Muhammad Mukri Fadli bin Abdul Aziz. Hai. Hai. Hello. Sorry, line dia macam dia macam tersekat-sekat sikit tapi okey Okey. Apa? Okey. Maaf lah dia macam apa orang kata kesilapan teknikal tak boleh nak elak semua tu. Okey, baiklah. Tapi kita tak naklah mula dulu tanpa mengenali tetamu kita kan. Apa kata kita perkenalkan diri masing-masing lah. Kita mulakan dengan Mukri dulu. Mukri, sila perkenalkan diri anda kepada para penonton. Baik, terima kasih semua. Nama saya Muhammad Aziz. Saya merupakan pelajar bawah majoring dan saya di Kuching Sarawak Okey, Mukri. Mukri merupakan naib presiden untuk DEKAS. DEKAS memang banyak buat event dulu, macam-macam event yang melibatkan penyiaran. Okey, seterusnya Nurul Ain, boleh perkenalkan diri? Okay. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ain Sarah. Merupakan Majlis Perwakilan Pelajar Cawangan Negeri 9 Kampus Rembau 2020-2021. Merupakan pelajar ijazah sarjana Bidang Komunikasi Penyiaran semester 3 daripada Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Berasal dari Tawau, Sabah. Alright, itu kita punya tetamu kita pada hari inilah. Tetamu kita merupakan seorang wakil dari MPP dan juga daripada Persatuan DEKAS. Okey, baiklah. Kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari inilah. Okey, tadi kita dah tadi saya dah macam panjang lebar kita sembang pasal gelombang ni apa semua kan. So bagi pendapat both of you, adakah idea ni kita boleh guna untuk untuk kampus kita? Saya nak cakap, is it a good idea? What do you guys think about it? Okay, saya mula dulu ya. Boleh. Bagi saya, travel bubble ini merupakan lesbian yang dapat dilakukan untuk menghidupkan kembali kita punya ekonomi negara kita yang terganggu oleh COVID-19 ni. Lepas tu buat masa sekarang ni memang itulah yang rakyat kita sebut-sebutkan sekarang ni, dan sudah semestinya kerajaan tidak akan mengambil mudah lah tindakan ni, sebab setiap sesuatu perbuatan mesti ada dia punya orang bilang balasan dia, macam itulah. Dia punya risiko untuk kita punya negara.
kenapa perlu travel bubble ni? Sebab untuk menghidupkan kembali kita punya ekonomi, industri pelancongan dan penerbangan merupakan antara industri yang terjejas teruk lah masa tu. Sebab ramai yang gulung tikar, ada yang terpaksa buang pekerja. Jadi caranya, ini inisiatif negara kita yang negara kita yang dapat lakukan untuk menghidupkan ekonomi kita, macam Cima cakap tadi, kita melancong menggunakan travel agency. Jadi menggunakan travel agency ni sendiri sudah mengumpulkan pelancong di satu tempat dan memastikan pergerakan mereka tu terjaga, terkawal. Tetapi langkah yang diambil tu mesti ada risiko lah. Bagi saya mesti adalah lebih selamat sekiranya kita mengamalkan travel bubble di tempat yang tidak mempunyai kes COVID. Contohnya di zon hijau. Sebab risiko yang tinggi akan kita hadapi di tempat yang asal yang kita duduk sekiranya dia mempunyai kes yang lebih banyak dari tempat yang kita hendak pergi. Boleh jadi kita ni penyebar kepada tempat yang zon hijau tu. Dan risiko yang rendah dijangkiti bila tempat yang kita duduk ni dan tempat yang kita pergi tu tidak mempunyai kes COVID yang banyak lah. Dan apa yang saya dapat dari travel bubble ni, yang betul-betul selamat sekiranya tempat tu tiada lagi kes COVID-19. Macam di New Zealand dengan Australia lah. Dorang ada kes naik sikit terus lockdown. Macam tu. Sorry, lupa mute. Lupa mute. Okay, tadi kita cakap pasal pertanian kan. Pertanian, pelancongan kan. Jadi kalau kita gunakan untuk kampus, is it a good idea? Macam mana apa pendapat Mukri? Baik, bagi saya kita dah tahun kedua gelombang COVID-19 di Malaysia sekarang. Maybe pada asalnya bukan idea yang bagus kalau kita nak buat gelombang ataupun bubble campus kalau bahasa Inggerisnya. Tetapi sekarang kita dah masuk ke tahun kedua, kita perlu pihak KPT dan juga pihak PT perlu adakan gelombang campus. Di mana kita tengok Motek ada buat travel bubble sekarang, di mana hanya syarikat pelancongan memang dah di-appointed oleh untuk Motek untuk membawa pelancong untuk pergi ke melancong. Tetapi of course setiap benda ada dia punya loophole di sendiri. Dan kalau kita melihat sekarang Motek sekarang dah suspend gelombang pelancongan disebabkan ada kes di Genting Highlands pada ketika itu. Dan maksud saya loophole kalau kita melihat daripada prospek pelancongan di sini ya. Sebelum perjalanan, semasa perjalanan dan juga setelah kembali ya, ianya hanya memantau kesihatan diri, iaitu low risk sahaja, risiko rendah sahaja kalau kita melihat daripada MySejahtera. Mereka tidak ada pun membuat apa pun swab test maybe 3 hari before ke 7 hari before ke sebelum mereka memulakan pelancongan di situ. Dan because of that, diorang memang pun belum ada lagi vaccination, belum lagi vaksin dan belum ada lagi buat swab test. So in result, diorang pun ada kluster juga. So sama juga seperti sukan, kalau kita melihat bola sepak Liga Super Malaysia. Pemain ataupun pasukan daripada Sabah dan juga Sarawak terpaksa berkampung di Kuala Lumpur sebab mereka tak nak setiap kali mereka nak pergi ke Semenanjung, dia kena buat swab test, kena buat quarantine. So in result mereka terpaksa menumpang stadium. Kalau contoh Kuching FA dan juga Sarawak United terpaksa menumpang di Melaka di stadium Hang Jebat sebab mereka tak nak melalui proses macam tu. Pun masih lagi juga ada yang pemain dan juga staff bola sepak yang terkena COVID-19. So it's a good idea, tapi dengan syarat mesti dia punya kita punya SOP tu mesti ketat dan tiada loophole dan tiada menyebabkan orang keraguan lah. So with that, benda tu boleh kita praktikan kemasukan kampus, and seterusnya next semester untuk semua pelajar di kampus di IPT boleh menjalani proses pengajaran dan juga pembelajaran seperti mana kita since 2019 lah. So my opinion, gelombang campus gelombang is a good idea, tetapi dengan syarat SOP mesti kena ketat.
Betul. SOP memang kita tak boleh nak kita tak boleh nak neglect lah sebab benda tu memang penting. Kalau kita tak ada SOP, then how kita nak prevent from being infected kan. So okay, just in case lah orang kata benda ni boleh jadi, what do you guys kalau benda ni boleh jadi, for in your opinion, adakah the university dekat Malaysia ni ada disiplin untuk buat benda ni? Just in case lah, macam okay, kita dah ada SOP untuk buat benda ni, you know, kita dah boleh duduk dekat dalam kampus, boleh buat macam biasa, tapi cuma satu benda kita tak boleh nak keluar. So adakah IPTA ke IPTS ke yang ada dekat Malaysia ni, kita ada disiplin untuk patuh semua tu? Siapa nak mula dulu? Saya mula dululah. Boleh. Okey. Pada pendapat saya, apa yang saya dapat lihat di sini, ada universiti yang tidak membenarkan urusan keluar masuk pelajar setelah berada di dalam kampus. Pergerakan pelajar tu hanyalah berada di dalam kampus sahaja atas arahan pihak universiti. Walaupun pihak KPT membenarkan pelajar untuk pulang ke kampus mengikut kategori, tetapi ada juga universiti yang menghadkan had limit untuk pelajar pulang. Bermaksud kemasukan pelajar tersebut ke dalam kampus bukan suka-suka. Dia tidak boleh masuk, aku nak balik universiti so aku kena urus macam tu, macam ni. Tidak boleh macam tu. Dia ada prosedur yang pelajar harus ikut. Contohnya mereka melalui proses saringan yang bertujuan untuk menilai keperluan mereka untuk pulang ke kampus mengikut 6 kategori yang telah ditetapkan oleh pihak KPT lah. Dan ya betul, universiti kita sangat menitik beratkan hal-hal kebajikan pelajar. Seperti di kampus Rembau, di kampus ni kami menitik beratkan perkeliling yang telah dikeluarkan oleh pihak UiTM seperti pemakluman untuk melakukan saringan C19 bagi semua pelajar UiTM di UiTM Negeri 9 kampus Rembau kerana merujuk kepada perkara di atas dan perkeliling naib Chancellor bilangan 7 perkara 5.1b, semua pelajar yang berada di dalam kampus atau berada di rumah masing-masing adalah diwajibkan untuk membuat deklarasi harian saringan risiko COVID-19 termasuk hari Sabtu dan Ahad. Bermaksud di sini memang ada universiti yang sangat disiplin untuk memastikan kebajikan pelajar tu terjaga. Dan mengisi borang saringan tersebut terpulang kepada integriti pelajar tersebut untuk mengisi secara jujur ataupun tipu-tipu. Yang penting universiti telah menjalankan tanggungjawab mereka lah. Faham. Kira memang ada orang kata this is one of the method lah untuk make sure yang the student memang selamat lah daripada kena infection, so that kalau ada kita boleh trace awal-awal. Okay, kalau macam pada pendapat Mukri, adakah universiti ni ada disiplin untuk kita buat campus bubble macam ni? Bagi saya dengan SOP yang ketat, insya-Allah pelajar akan lebih berdisiplin lah. Sebab bagi saya, disiplin boleh dibentuk, perangai tidak boleh dibentuk. Sebab perangai seorang-seorang kan. So itu adalah uniknya manusia lah. Tetapi of course tak semua orang akan abide SOP. Seperti bila saya buat meeting dengan pihak universiti untuk kemasukan pelajar ke kampus untuk fasa kedua, pihak universiti ada mengatakan bahawa ada setengah pelajar yang sebab saya dari kampus Rembau kan. So kami punya asrama dengan masjid memang berhadapan je. So memang jalan kaki dan taklah nak ganjau kan. So ada daripada pelajar yang tidak menggunakan face mask, ada yang pelajar tidak scan barcode MySejahtera. So benda tu walaupun kita nak cakap pelajar berdisiplin, tapi ada juga orang yang tak akan ikut SOP lah. Tapi of course pihak universiti perlu memainkan peranan yang penting serta especially pada polis bantuan untuk mengawasi kedisiplinan pelajar lah. So ya, itu adalah saya punya pendapat lah. Disiplin boleh dibentuk, perangai tidak boleh dibentuk. Okay, faham. Okay, kalau kita nak buat
Okay, kalau tadi cakap macam perangai boleh dibentuk ke apa semua. Macam saya ada kawan kan, dia ada satu pegangan di mana peraturan dibuat untuk dilanggar. So saya jadi macam kalau waktu macam ni dia punya pegangan tu boleh ke dibuat kan, sebab sekarang kalau kau langgar peraturan 10k sampai 10k dah kau sampai bayarlah kau 10k tu. But in this orang kata in this situation kau tak boleh lah nak pegang dengan pegangan tu kan, sebab whatever happen you have to follow the SOP apa semua. Okay, kita move to the next question lah. Okay, untuk kita buat campus bubble ni, kalau kita perasan dia ada tiga pihak yang kita kena consider. Satu adalah daripada student sendiri, kedua adalah dari lecturers, the academic one, and yang seterusnya adalah staff. Okay, kita fokus pada student dulu. Okay, kalau student, tadi kita dah sembang yang tadi kita dah cakap pasal diorang perlu patuh SOP apa semua. Do you guys think diorang willing ke untuk berada di campus? Sebab apa orang kata, sebab okay, sekarang online learning. So kalau kita tengok ramai dah burn out dengan online learning, dah setahun lebih. Online learning dengan physical class is not the same thing. So kalau kita buat campus bubble ni, kita bagi tahu mereka boleh duduk dalam campus, boleh interact dengan kawan-kawan seperti biasa, just patuh the SOP, but they still can do the assignment together, they can play games together, diorang boleh makan sama-sama and stuff, just like normal campus life lah orang kata. But the only thing is you guys kena duduk dalam campus, you guys isolated dengan dunia luar, tak boleh nak bukanlah tak boleh contact sesama sendiri, boleh je nak video call apa, just you guys tak boleh contact secara fizikal lah, tak boleh nak jumpa depan-depan apa semua. So do you guys think mereka ni, student-student ni willing untuk berada di campus? Sebab kita buat okay, jom kita buat campus bubble, tapi kalau student sendiri tak willing, tak ada point juga kan. So bagi pendapat both of you, adakah student willing untuk buat benda-benda ni? Bagi saya kita dah setahun setengah kan belajar online kan. So I'm pretty sure semua pelajar di Malaysia, bukan di Malaysia je, mesti the whole world pun nak balik campus juga. It's because kita nak belajar susah. Sebab kita burn out. Kita bangun pukul 8 pagi, lepas tu kita habis kelas pukul 6, pukul 7. Lepas tu kita memang hadap laptop je 24/7. Lepas tu kita buat assignment lagi dengan tight schedule and so on. So I guess semua orang nak balik campus. Tetapi dengan syarat dekat campus tu mesti dah ada kelengkapan dia sama komplit. Bagi saya dia punya kelengkapan mesti dah komplit. Mesti ada wifi penuh. Semua pelajar boleh akses wifi. Kemudian bila kita di campus, kita nak kena beli barang untuk kita di bilik kan. Nak beli pencuci baju, nak beli ni, nak beli tu. So kedai sebanika dalam campus mesti lengkap juga. Mesti lengkap yang kita macam okay, semua benda dekat campus, kita boleh je beli kat campus, kita tak perlu nak keluar. Sebab mengikut saya punya I would say I'm not experienced lah, tapi bila my previous, which is my senior, bila dia orang buat multi-camera production di campus, which is dia orang terpaksa kena buat kat TV, kebanyakan barang mereka nak beli tak dekat campus dan menyebabkan mereka kena keluar untuk beli barang dekat pekan. And then pada ketika itu dah lah memang student tak boleh keluar, pengangkutan pun tak disediakan juga kan. So itu menyebabkan pelajar terpaksa menggunakan aplikasi dalam talian seperti Shopee untuk kena beli barang untuk keperluan mereka di kampus. So sebab itu saya bagi tahu tak kisah kalau kita nak buat campus bubble ke, because I'm pretty sure, because bukan saya seorang je, mesti Ain pun sama juga kan, kita nak balik campus dan kita nak merasa sendiri. Sebab saya pelajar penyiaran, sebab saya lebih suka hands on, sebab saya kena tahu untuk radio, studio radio, studio TV dan juga studio berita. Tetapi sekarang saya sudah berada di semester ketiga, saya tak tahu apa-apa pun. Saya tak tahu apa-apa pun berkenaan dengan semua peralatan. Bila lecturer bagi tahu, inilah kamera dia, inilah dia punya mixer, lighting mixer, kita dapat tengok melalui skrin saja, tetapi kita tak merasa macam mana. Okey, macam ni punya, macam ni, tak ada merasa. So itu menyebabkan pelajar nak balik ke kampus sebab mereka nak merasa. Sebab
okay tak apalah setahun kita duduk dekat rumah belajar online. At first kita happy lah, wow happynya, tak payah balik campus, tak payah nak fikir nak beli, nak cuma sewa. Tetapi it got to the point that kita kena balik untuk belajar. Sebab tu tujuannya kita balik ke kita belajar kan. Especially for me yang podcasting, nak kena belajar tu, nak belajar ini. So sebab tu saya beritahu pihak IPT dan juga pihak KPT dan juga MPP sebagai orang tengah di antara pelajar dan juga universiti perlu mendengar rintihan dan juga cadangan daripada pelajar. Pertama sekali, semestinya kelengkapan di kampus mesti mencukupi. So maybe mana yang pelajar lelaki nak potong rambut, at least tak ada seorang barber dekat kampus untuk jangan potong rambut. Mesti dah ada barang-barang untuk membeli makan, untuk beli Maggi ke, nak beli keropok ke, nak beli pencuci baju ke. So itu penting. So lepas tu kemudian kalau betul lah barang tu memang tak ada kat kampus, so pihak IPT perlu menyediakan satu pengangkutan khas untuk mereka collect mana-mana order daripada pelajar untuk mereka wakilkan untuk tulis sendirikan untuk dibawa balik ke kampus. So dengan itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan risiko COVID-19. Bagi pelajar memang dah free, memang dah kita memang tak akan dapat COVID. Tetapi yang kerisauannya sekarang adalah staf IPT dan juga para pensyarah yang setiap hari keluar masuk ke kampus. Dan sebab itu mereka adalah menjadi a huge potential untuk COVID-19 carrier. Dan kalau last tak silap, pelajar pun kena COVID. The whole campus pun dah kena COVID, kena lockdown untuk EMCO seperti mana yang berlaku di Universiti Nusa Sabah, Universiti Teknologi Malaysia, UPSI. So kita tak nak benda tu berlakunya kluster IPT. Sebab itu kebajikan pelajar perlu kena ada, serta juga mengurangkan pergerakan pensyarah dan juga staf keluar masuk ke kampus. Betul. Saya agak tertarik bila macam Mukri cakap tadi, macam you guys nak masuk Konti Radio sebab you guys pelajar penyiaran kan, tapi disebabkan online learning you guys tak tahu apa bentuk Konti Radio apa semua. So saya pun yang pernah merasai experience tersebut, saya pun agak mempersoalkan jugalah, because online learning ni ya kita masih belajar, but at the same time kalau kita tak ada experience tu, then how kita nak macam mana kita nak betul-betul belajar kalau kita tak experience benda tu kan. So sometimes saya agak kesian dengan junior lah yang tu sekarang ni, sebab they don't know the actual feelings of the situation. Tak kisahlah course apa pun sebenarnya kan, kalau course tu memang memerlukan you untuk ada experience at least lah sekali, diorang boleh nampak apa yang diorang boleh buat in the future nanti. So macam itu saya kalau macam Ain pula, apa you punya you rasa? Adakah you rasa student mungkin pendapat you lain, mungkin you rasa macam alah student tak kisah pun online learning ke apa. So what do you think? Student nak ke campus bubble ni? Kalau pendapat saya sama macam Mukri tadi. Pemikiran kami samalah, which is kami mau benda yang sama yang memudahkan kami untuk dapat apa yang patut kami dapat. Sebab kalau belajar online ni, terus terang saya cakap pelajar tidak akan fokus. Dia boleh je hadap kelas tu dalam telefon sambil tidur. Which is the student tidak gain apa-apa pun dalam kelas tu. Dia rugilah masa tu, memang dia tidak akan dapat info sama macam dia dapat dekat kelas. Kalau dekat kelas, okay, kau fokus, kau duduk, kau bersiap, kau memang hadap lecturer. Lecturer pun boleh bagi tips, lecturer boleh bawa kau tunjuk apa yang patut untuk kau belajar pada semester tu, semester ni, begitulah. Which is macam kami punya meja sekarang ni memang memerlukan kami untuk faham apa tu lens tu macam mana, kamera tu macam mana, studio macam mana, pengurusan dia macam mana, which is memang benda tu tiada di luar kampus. Kau tidak akan dapat info tu. Sebab kau beginner, orang kalau kau pergi studio sekalipun untuk bekerja, orang akan tanya apa yang kau belajar masa dekat you dulu. Kau mau jawab apa? Sebab kau masa tu ODL, kau tiada orang bilang kau tiada interaction untuk pegang benda tu, kau tiada
orang bilang pengalaman kau untuk pegang benda tu, kau tahu macam mana mau handle, kau tahu ke benda tu berat atau ringan, benda tu yang kita patut titik beratkan. Input yang student dapat dari ODL ni bagi saya memang tidak banyak lah. Sebab mustahil lah masa final student tidak meniru. Memang agak mustahil. Mesti ada yang akan buat Google Meet ataupun Discord, bincang dengan kawan-kawan. Benda tu memang tidak mustahil untuk student buat. Which is benda ni berbalik kepada diri kita sendiri. Kita punya integriti dalam diri kita, kejujuran kita, pointer kita, masa depan kita. Kalau kita meniru, memang tiadalah kita dapat apa-apa dalam sepanjang semester tu. Sebab ujung-ujung kita semua rujuk Google. Kita semua rujuk slide, note, semua memang yang ada depan mata lah. Tiada yang masuk dalam fikiran kita. Tiada sedikit pun kita perak otak kita untuk fikir poin-poin yang penting masa exam tu. Okay, kalau pasal travel bubble dalam kampus ni, sama macam Mukri cakap tadi, pihak universiti kena sediakan fasiliti yang lengkap lah. Sekiranya pelajar dilarang keluar. Macam cadangan apa yang saya fikir semester lepas, why not pihak universiti mengizinkan kami masuk dan menyediakan servis runner. Runner ni sendiri yang akan kami sediakan list, kami sediakan duit, apa yang patut untuk runner ni belikan untuk kami. Macam tu. Kalau ramai student yang mau order sekalipun, kita buat slot. Macam masa ni, kita jangan buat massive order untuk runner tersebut. Kita pun tidak mau runner keluar masuk macam tu kan. Sebab mesti akan ada runner yang kena tahan. Kau ni dah berapa kali masuk macam ni, macam tu. Mesti orang yang dekat gate sendiri tu risau. Kau ni student di sini tiada yang keluar. Kau keluar masuk, mesti runner tu sendiri akan rasa pressure. Aku sudahlah diguna servis untuk belikan budak-budak ni. Lepas tu kau larang aku masuk. Boleh jadi runner tu jadi penyebab. Jadi kalau pendapat saya, kita sediakan beberapa runner dan slot untuk pengurusan keluar masuk tu lah. Lepas tu, sekiranya kedudukan pelajar tu yang terbaik untuk dia belajar dan menggunakan kemudahan yang ada dalam kampus macam internet okey, fasiliti okey, memang selesa untuk student belajar, tiada gangguan dari luar. Memang bagi saya itulah yang terbaik untuk dia. Tapi tiada paksaan untuk pelajar yang tidak mau balik ke kampus. Tapi kita kena pastikanlah dekat rumah tu dia punya internet okey. Dia tidak berjalan ke mana-mana, tidak merayau lepas kelas ataupun semasa kelas dia tengah berjalan ke, tengah shopping ke. Kita kena pastikan benda tu student jaga. Kita tidak mau ada student yang dia tengah kelas tapi dia berjalan, lepas tu dia kena COVID tu. Dan nanti masa kelas orang semua heran kenapa dia tiada masuk dalam kelas, kenapa dia tidak buat assignment. Sebab benda ni efek banyak benda. Once kau kena penyakit tu, kau di kuarantin, dekat tempat kuarantin tu sendiri tidak terjamin kau punya internet dan pembelajaran kau kondusif atau tidak. Benda tu yang kita patut titik beratkan. Dan semuanya berbalik kepada pelajar sendirilah untuk menjaga keselamatan mereka dan keluarga. Janganlah jadi ignorance untuk biarkan diri tu expose dengan COVID-19, dengan keluarga, dengan rakan-rakan, orang sekeliling semualah. Kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Begitulah. Faham. Orang kata berbalik kepada kita lah. Tapi macam kalau tadi cakap yang service runner apa semua tadi kan. Kalau macam kampus tu besar macam tu macam USM ke apa, I think it's not a problem sebab diorang pun dah ada diorang punya sekedar Zebandika sini. Diorang memang dah ada dunia sendiri kalau macam universiti-universiti besar. Tapi kalau macam kampus kecil ni memang kita kena ada satu inisiatif lah sebab orang dalam tu pun memerlukan keperluan. So kalau berharapkan apa je yang ada dekat dalam tu, then how diorang nak hidup kan. Orang budak-budak dalam kampus pun mandi pakai sabun. Mana ada budak-budak dalam kampus tu mandi pakai sabun kan. Semua orang pakai sabun. So kalau dalam kampus tak ada sabun, macam mana diorang nak mandi? So nak tak nak kena ada satu inisiatif so that mereka yang ada kat dalam kampus boleh dapat keperluan yang mereka perlukan. Okay, kita dah sentuh tadi pasal student.
So tadi yang macam saya cakap, kita ada 3 pihak yang kita kena ambil kisah lah. So tadi kita dah cakap pasal student, sekarang kita nak tahu pasal lecturers. Macam tadi Mukri ada cakap, kata sekarang ni kita tak boleh nak kalau macam sekarang, sebab universiti kan ada je panggil student balik campus kan, tapi kita tak boleh lagi consider that as campus bubble sebab staff still lagi keluar masuk tau. So nak consider them as campus bubble tu macam not really. So sekarang kalau kita tengok kat kampus, lecturer boleh je keluar masuk. Diorang bila diorang nak mengajar, diorang masuk kampus, habis mengajar diorang keluar kampus. So that's why akan ada case macam Mukri cakap tadi, student kena affected. Kita tak tahulah mana student tu dapat, tapi kalau kita perasan staff boleh keluar masuk. So mungkin that's one of the way, wallahualam, kita tak tahu macam mana. So in order untuk buat campus bubble, bukan student sahaja yang tak boleh keluar masuk. Staff, lecturers also kena ikut juga, tak boleh keluar masuk. You guys pun, lecturers pun, kalau you decide untuk masuk dalam campus, then don't go out. So dekat sini, ada lecturers prefer untuk masuk kelas. Ada yang lecturers prefer untuk berada dekat dalam online learning sebab yelah kita tahu lecturers ni pun ada family apa semua, macam student pun ada family juga, tapi macam lecturers patut ke kita macam bagi mereka pilihan. Okay, kalau mereka nak duduk, kalau mereka nak masuk dalam kelas, okay you stay dekat dalam campus sampailah orang kata apa, sampailah you punya student habis study, macam habis semester ke baru you guys keluar. Ataupun and kalau lecturers tu tak nak duduk dalam campus, then you stay outside but boleh jalankan kelas macam biasa. You know, go through Zoom, Google Meet, StreamYard ni pun boleh jadikan sebagai one of the platform untuk you guys mengajar. Orang kata tak ada masalah lah kalau you nak buat dekat rumah pun. Tapi kenapa benda tu tak di-apply sekarang? Kalau kita tengok sekarang pun lecturers boleh je keluar masuk keluar masuk campus. So for untuk you guys lah, you guys rasa patutkah kita bagi pilihan ni pada lecturers atau macam kita biar je lah buat macam biasa, tapi buat je lah macam sekarang lecturers boleh je keluar masuk. What do you guys think? Bagi saya, kalau kita nak buat campus bubble yang bila Cik Mak kata tadi staff ataupun lecturer kena duduk dalam campus, itu boleh, tetapi mengikut kapasiti yang ada di asrama campus sendiri. Macam dekat kampus Rembau, kita ada satu blok untuk lelaki dan 2 blok untuk perempuan. Lepas tu of course lah ada juga lecturer yang dah berfamily, yang dah berkeluarga, dah ada anak, ada yang masih lagi bujang. So of course kita, macam kata tadi, kita boleh buat pilihan bagi lecturer untuk stay dalam kampus ataupun duduk dalam kampus. Tapi for me there's another way untuk kita boleh realisasikan campus bubble dengan mempercepatkan proses vaccination. Bila kita melihat dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan Malaysia, PIK, sekarang ni adalah dalam masa lagi fasa kedua di mana ini adalah kumpulan penerima adalah warga emas dan golongan berpenyakit sehingga Ogos 2021. Tetapi Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 telah pun ada membuka aplikasi untuk orang rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas untuk mendaftar mengambil vaksin AstraZeneca, dan pemberian vaksin tersebut bermula pada Jun 2021 hingga Februari 2022. So dengan itu, nak merealisasikan campus bubble, pihak IPT perlu berkolaborasi dengan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 untuk prioritaskan lecturer, bukan setakat lecturer, staff pentadbiran di kampus untuk mendapatkan vaksin dahulu. Tak kisahlah apa-apa vaksin, either Pfizer ke, nak bagi Sinovac ke, nak bagi AstraZeneca ke, nak bagi Sputnik ke. So any vaksin supaya mereka boleh keluar masuk ke kampus dengan selamat. So sebab itu pentingnya vaksin sebenarnya. Sebab maybe tahun lepas kita belum ada lagi mana-mana syarikat di dunia yang mengeluarkan vaksin. Tapi tahun ini kita dah tengok banyak syarikat dah mengeluarkan vaksin, dan ada pun sekarang dah
dah bagi vaksin kepada semua penduduk. Sebab itu pentingnya vaksin untuk kita prioritaskan kepada staf IPT dan juga lecturer dahulu supaya keselamatan dan kesihatan bagi kedua-dua pihak, pelajar dan juga pihak universiti terjamin. Walaupun of course orang cakap ambil vaksin pun ada juga yang kena COVID. Betul. Tetapi ia adalah reduce death of COVID-19. Sebab kalau tak dapat vaksin, the chances of you mati because of COVID-19 is high. Tetapi bila you dapat vaksin, the chances is very very low. So ada yang tak dapat, ada yang bila close contact pun tapi tak ada juga dapat COVID-19. So it's important for lecturer and staff untuk dapatkan vaksin, untuk prioritas for vaksin untuk bulan depan lah, bila fasa ketiga bermula pada Julai bulan ini, untuk mana-mana vaksin dahulu. Untuk kenapa? Untuk realisasikan campus bubble. Dan seterusnya juga pihak IPT perlu berkolaborasi dengan jawatan kuasa JKJF untuk memberi I would say peruntukan kepada setiap IPT di Malaysia, tak kisahlah IPTS ke IPTA ke, untuk setiap universiti diberi vaksin untuk pegawai perubatan universiti sendiri memberi vaksin kepada pelajar. Dan seterusnya secara tidak langsung mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Bila kita melihat bila kita melihat garis panduan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, Yang Berhormat berkata program ini akan tamat pada Februari 2022. Tetapi kita tak boleh nak I would say optimis yang program ini akan habis pada Februari 2022. So kemungkinan maybe akan extend another year lagi, 2023, maybe another 2 years lagi, 2024. Sebab itu pentingnya kalau kita nak buat campus bubble, kena bagi vaksin kepada lecturer dan juga staff to ensure the safety and juga kesihatan kepada pelajar supaya kedua-dua pihak dapat belajar, dapat mengajar, dapat belajar di kampus secara sihat dan baik dan tidak khawatir terhadap terkenanya jangkitan COVID-19. So itu saya punya cadangan lah. Faham. Orang kata percepatkan vaksin sebab vaksin ni boleh mengurangkan kadar jangkitan lah. Kalau kena, at least orang yang di sekeliling kita tak kena vaksin. So that's one of the way lah untuk kita mengurangkan jangkitan. Okay, kalau macam Ain, apa pula pendapat Ain pasal ni? Okay, kalau pendapat saya, memang saya setuju poin Mukri yang vaccination ni patut dipercepatkan. Kenapa? Sebab mereka ni berurusan keluar masuk, berhadapan dengan pelajar, dengan orang luar, dengan persekitaran dalam kampus. Sebab COVID-19 ni dia tidak tersebar melalui udara tapi melalui sentuhan. Dan sekiranya mereka bergerak dari kelas ke office, mesti akan menyentuh tombol pintu, lift, perbagailah. Jadi di sini pendapat saya, memang golongan lecturer ni ataupun staff perlu dipercepatkan vaksin supaya imun badan mereka ni tidak terlalu lemah lah untuk lawan virus ni. Sebab kita tahu vaksin ni bukannya untuk menyembuhkan tetapi untuk menguatkan imun badan kita, menguatkan antibody kita untuk melawan COVID ni. Sebab ada juga orang cakap kena vaksin pun masih boleh kena COVID kah? Mungkin mereka ni kurang pendedahan sebenarnya. Mereka kurang pasti apa vaksin ni sebenarnya, apa tujuan vaksin ni. Mungkin mereka kurang pengetahuan lah. Vaksin ni sebenarnya untuk menguatkan kita punya sistem imunisasi badan kita, bukan untuk menyembuhkan virus tu, tapi untuk menguatkan. Dan setelah siaplah mereka ni divaksin, bolehlah kita teruskan kepada pelajar. Sebab pelajar ni dia berada di golongan yang orang bilang badan dia okey lagi, masih boleh fight benda ni. Orang bilang kita punya paru-paru sihat lagi untuk bernafas, untuk semangat kita kuat lagi. Sebab di sini kita belajar, kita keluar dari rumah untuk berada di kampus, orang tua kita mesti akan risau macam mana orang ni, dan kita sendiri akan
aku tak boleh lemah, aku mesti kuat. Kalau aku kena virus pun aku kena kuat. Benda ni aku tak boleh kecewakan keluargaku, macam tu. Dan kalau sekiranya orang cakap, kenapa perlu pelajar dulu? Kenapa bukan orang awam? Sebab kami keluar, kami hadap orang luar, kami buat macam-macam. Sebab sekiranya ODL ni berterusan sampai bila? Dan hasilnya nanti pelajar akan habis belajar, adakah mereka ni berkualiti? Situ persoalannya. Adakah universiti akan melahirkan pelajar yang berkualiti sebab ODL ni memang orang bilang terpulang dengan diri pelajar tu. Macam mana dia mau hadam ilmu tu? Macam mana dia mau biasakan diri dengan situasi dia? Ada pelajar yang internet dia tidak kuat. Ada pelajar yang memang tidak fokus lah. Ada yang buat kerja lain, ada yang part time. Memang susahlah kita mau cakap pelajar ni nanti akan datang dia berkualiti atau tidak. Jadi memang saya setujulah vaksin ni patut dipercepatkan untuk staf pensyarah dan pelajar-pelajar untuk masa depan negara kita. Ya, faham. Kata kira macam both of you memang setuju one of the way untuk macam bagi lecturers pun dapat bekerja seperti biasa adalah dengan vaccination lah. Okay, I personally memang setuju dengan benda tu. I pun berharap agar proses vaccination ni dipercepatkan. Okay, kita dah cover untuk bahagian lecturer. Okay, kita cover kepada bahagian staff lah pula. Okay, tadi kita dah student, kita dah ke lecturer, ini kita pergi staff. Staff tadi kita sentuh sikit je. Okay, kalau staff, macam staff, mereka macam, adakah mereka pun, kalau kita bagi macam mana, kalau staff, kita rasa macam mereka lebih patut kita bagi mereka untuk bekerja work from home atau mereka pun boleh bekerja seperti biasa di kampus. You know macam kalau lab pembantu makmal ke atau makcik cleaner ke atau siapa lagi kerani mungkin, adakah mungkin kata one of the way sementara menunggu vaksin ni sampai lah, wallahu alam, sebelum kita tunggu vaksin ni sampai, ada pada you guys kita bagi mereka untuk bekerja di rumah atau mereka pun sama juga macam lecturer boleh keluar masuk dalam kampus? Okay, kalau pendapat saya untuk staff ni, contoh macam makcik cleaner, mereka ni pun kira frontliners. Mereka ni patut juga kita titik beratkan. Jangan kita, kau cleaner, kau bersihkanlah ni, kau lap ni, begini. No, kita jangan buat macam tu sebab diorang pun ada keluarga, diorang pun berisiko berhadapan dengan virus tu. Kesianlah. Kita sendiri takut, apalagi diorang ni. Diorang sendiri korbankan diri diorang untuk bersihkan apa yang patutlah, apa yang kita sudah sentuh. Diorang pun perlu, apa orang panggil ni? Apa orang panggil dia ni yang ni? Apa ba ni? yang apa tu? Ni yang spray. Sanitize. Apa ni? Sanitize. Okay. Sebab diorang ni perlu sanitize benda tu. Kalau bukan kalau bukan diorang yang lakukan, sama ada diorang guna PPE ataupun guna mask sahaja, diorang ni pun berisiko untuk ada benda untuk berhadapan dengan virus ni. Sebab mereka pulang rumah, mesti akan ada keluarga yang dah pulang, okey kah, gini. Mesti diorang akan risau, mesti diorang ada anak, ada suami, ada keluarga sendiri. Memang diorang ni yang kira kita anggap perlu juga untuk dapatkan vaksin awal dan perlu juga untuk kita consider memberikan jadual bekerja dari rumah dan cuti dan ke tempat kerja. Mungkin kita boleh orang panggil bagi-bagilah staff tu. Jangan staff yang sama hari-hari.
Mungkin badan dia perlukan rehat. Kalau badan dia lemah, mungkin dia boleh jadi pembawa. Benda tu yang kita patut risau sebenarnya lah. Boleh juga mereka ni, staff ni di rumah, mungkin kalau orang di rumah perlulah membawa barang-barang dorang ni ke rumah. Jangan merisikokan keluarga sendiri hanya untuk kerja. Sebab benda ni kalau kita mati sekalipun, kita mati sebab kerja ni, kita boleh diganti oleh orang lain. Tapi keluarga yang telah kehilangan kita memang tiada gantilah. Kita bukan robot yang orang boleh buat balik, hidupkan balik. Sebab kalau kau mati sebab kerja, sebab virus ni, memang tidak berbaloi lah. Jadi sebelum mengambil sesuatu keputusan, memang kita perlu menitik beratkanlah dari pelbagai sudut, terutama keluarga sendiri. Okay, faham. Okay, kalau macam Mukri pula macam mana? Bagi saya, poin saya adalah sama seperti juga Pensara lah. Staff pun juga perlu kena dapatkan vaccination, perlu dapatkan vaksin. Mereka sama juga dengan pensyarah yang akan keluar masuk ke kampus. Tetapi kalau staff pihak pentadbiran ataupun pihak akademik tidak dapat vaccination, apa cara lain lagi sebenarnya? Okey, ini saya membuat satu bacaan daripada di newspaper lah. So di Singapura, the National University of Singapore telah membangunkan satu syarikat baru dan juga mengeluarkan satu kit ujian yang baru dinamakan sebagai Breathenix. Breathenix ni adalah berfungsi seperti ujian pernafasan standard yang digunakan polis untuk mengesan pemandu mabuk. So individu yang diuji positif dalam ujian nafas itu akan disaring dengan real time reverse transcription polymerase chain reaction ataupun RT-PCR. Sebab sekarang, and then another thing, bila dia buat dalam ujian klinikal, dia akan buat lagi dalam rapid antigen RT-KAG lah. So apa itu Breathenix? Breathenix tu dia sama seperti ujian pernafasan di orang mabuk. Bila polis suruh kita blow. So in 60 second, alat tersebut akan memberi keputusan yang cepat sama ada you adalah terkena COVID-19 ataupun tidak. Dan 2-3 lepas kita ada tengok Menteri Kesihatan Yang Berhormat Dr. Adam Baba beritahu kepada media bahawa Malaysia kini masih lagi dalam proses penilaian sama ada untuk membawa masuk kit ujian Breathenix tu masuk di Malaysia. Sebab kalau kita melihat di Singapura sekarang telah pun memulakan penggunaan ujian pengesanan COVID-19 menggunakan Breathenix. So dengan adanya Breathenix di semua kampus, di semua universiti, so mana kata you ada dapat COVID ke tak, you dapat COVID ataupun you belum dapat vaccination ke tak, kita dapat buat ujian pantas. Sebab kalau RT-PCR dengan RT-KAG memerlukan sekurang-kurangnya 2 ke 3 hari untuk dapat keputusan. Tetapi dengan Breathenix hanya 1 minit je lepas kita bernafas, kita dapat dapat keputusan sama ada kita dapat COVID-19 ke tak. So bagi saya itu adalah satu I would say good news to the world yang kita dah ada satu alat ujian yang mempercepatkan keluarnya keputusan COVID-19. Dengan itu Breathenix. So sebab itu kalau Dr. Adam Baba, Yang Berhormat Dr. Adam Baba bersetuju untuk membawa ujian ini masuk ke Malaysia, pihak IPT dan juga pihak Kementerian Pendidikan Tinggi dapat membeli secara in bulk with Breathenix untuk diberikan kepada setiap universiti. So untuk diagihkan kepada setiap kampus universiti, dan sesiapa yang masuk ke kampus, mereka akan of course kena buat ujian Breathenix dahulu. Kalau mereka tak ada COVID, mereka bila disahkan tak ada COVID, dia boleh masuk. Kalau disahkan COVID, mereka terpaksa dibawa ke hospital. So itu sedikit sebanyak dapat membantu untuk prevent from having IPT cluster di universiti. So kalau vaccination proses belum lagi speed up, masih lagi kita bertunggu-tunggu lagi dapatkan bekalan vaksin, at least kita dapat melabur untuk dapatkan Breathenix dahulu untuk mengetahui you punya status, you ada COVID-19 ke ataupun tidak, untuk pelajar, untuk pensyarah yang akan masuk serta staff yang akan keluar masuk ke kampus. So adanya ujian Breathenix, kita dapat tahu
you ada COVID ke tidak. Okay, faham. So kita makin jelas lah macam mana campus bubble ni kita boleh buat. Orang kata kita boleh cover, kita dah cover dari segi staff, daripada lecturers, dan kita pun dah cover student. So kita dah bincangkan pasal benda-benda ni. So kita pun dah ke soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir kita dah bincang banyak juga pasal campus bubble ni. Okay, ini soalan santai je lah untuk harapan you guys lah. Apa harapan you guys? Adakah you guys berharap agar campus bubble yang kita bincangkan ni boleh menjadi reality, atau you guys rasa macam tak apa kot, benda buat ke tak buat ke sama je. So apa yang you guys rasa? Apa yang you guys berharap in the future for this campus bubble? Saya berharap segala kita buat perbincangan pada hari ini kan selama sejam dengan Ain, MPP Ain. Maybe ada pensyarah-pensyarah di luar sana yang ataupun staff ataupun orang luar, orang awam yang menonton kita punya diskusi pada hari ini untuk bersetuju untuk adanya campus bubble. Tapi sepanjang perbincangan saya akan cakap ini banyak-banyak kali. Dengan syarat SOP mesti kena ketat. Dengan syarat mesti kerajaan perlu speed up the process of vaccination. Sebab di komen saya ada tengok daripada saya punya pensyarah, urusan vaksin memang sedang berjalan untuk ketuan di kampus asal anda berdua. Staf yang telah memberikan nama secara sukarela sudah mula dapat vaksin bermula semalam dan hingga Jumaat ini. Alhamdulillah, kalau itu is a good news for student daripada kampus Rembau lah, supaya untuk pelajar untuk universiti dapat memulakan campus bubble ini. So saya harap semua yang di luar sana, sama ada you student ke, you apa ke, untuk register COVID, untuk register yourself for vaccination. Sebab ada lagi pelajar di luar sana yang I would say fikir 2 kali nak register ke tak untuk vaksin ni. Ni golongan anti-vax ni, ada ni nak cucuk 5G ni, apa semua ni. Tapi for the time being, you tak boleh selfish. Sebab it's either you nak stay di dalam dunia sepanjang hidup you, nak skema sejahtera, pakai face mask, socially and physical distancing sampai you mati. Kalau for me, I don't want that to happen. Cukuplah kita dah menderita 2 tahun. Cukuplah bila tahun lepas, bila kita dapat zero local transmission. I was super happy bila Malaysia dapat zero local transmission. I was like, okay, 2021 will be a great year for us. No more COVID-19. Unfortunately, bila pilihan negeri Sabah dah masuk dan hingga kini kita ada kes sebanyak 9,000 menyebabkan kerajaan terpaksa impose MCO 3.0 dan tak ada lagi green zone lagi dekat Malaysia lagi. Sebab itu, in order for us untuk hidup seperti sedia kala, register yourself for vaccine. Kalau you ada mak bapak, parents you punya siblings ataupun you punya nenek, you punya uncle, you punya datuk you dekat kampung, dekat pendalaman, register for them for vaccine too. In order for us to get zero local transmission, just like we had last year. And secara tidak langsung, kita dapat as a pelajar, kita dapat belajar seperti sedia kala, seperti dulu lah. Itu saya punya harapan untuk di luar sana. Siapa yang dah dapat appointment vaksin, tolong jangan tak datang. Please datang. Sebab itu peluang hanya datang sekali. Kalau nak kena reschedule lagi, memanglah bertunggu lama ya. So tolong kalau you ada appointment untuk vaksin, tolong pergi sekarang. Tolong pergi dan jangan like you drop everything, just go for vaccine. Get yourself vaccinated first. Okay? That's my hope untuk the whole thing lah, supaya nanti in terms of, bukan saja untuk dalam pendidikan saja, sektor pendidikan, maybe sektor pertanian juga, pada lain sektor juga. So I just hope tahun 2022 kita dapat hidup seperti sedia kala. So itu saya punya harapan. So thank you so much. Semoga apa kata apa yang diharapkan tu menjadi kenyataan. Lebih betul apa cakap Mukri, jangan takut untuk daftar vaksin, untuk ambil vaksin, sebab saya sendiri dah ambil vaksin saya untuk first dose. Saya sedang menunggu untuk my second dose.
So kalau korang yang dah ambil, yang masih lagi meragui nak ambil vaksin ke tak, just take it. Jangan percaya dengan fake news kata ada magnet lah apalah. Saya dah try lah ambil magnet letak kat situ, tak melekat. Try dia orang kata ada 5G lah apalah, saya try internet saya masih lagi slow. Tengok tadi pun tersekat-sekat. So itu semua orang kata fake news belaka, tak ada benda tu. Jangan percaya. Daftar vaksin anda. Orang kata kita nak hidup seperti sedia kala, kita nak capai herd immunity tu. Okey, Ain pula, apa harapan Ain untuk orang kata campus bubble ni? Okey, untuk harapan saya, kalau dapat vaksin tu janganlah lepaskan peluang tu. Jangan sesekali lepaskan peluang tu. Kita busy macam mana sekalipun, macam Mukri cakap tadi, drop everything, you go for vaccination. Because one day kita tidak tahu benda ni berbayar. Kita tidak tahu masa akan datang benda ni berbayar. Mungkin kerajaan akan buka untuk pihak swasta jual vaksin untuk jana ekonomi negara kita. Jadi sekarang ni memandangkan masih free, just go for it. Daftar, jangan ragu-ragu orang tua kita kalau dia cakap dia tidak mau vaksin, kita sembunyi-sembunyilah daftarkan dia. Sebab mereka ni golongan yang berisiko lah. Kalau dia cakap, kau ni mandi saya daftar aku, kau marah dia balik. Kalau kita bukan marah jadi anak derhaka ya, tapi untuk kebaikan. Sebab kita sayang orang tua kita daftar dia, siapa suruh kau daftar aku masa sekolah dulu. Gitu. So, sekarang ni harapan saya memang tidak lain tidak bukan memang ambillah vaksin tu. Kalau itu yang terbaik untuk negara kita, kalau itu yang terbaik untuk keluarga kita, masa depan kita, ambil. Jangan lepaskan peluang sementara masih free. Benda free ni memang orang bilang terbaik lah. Jarang benda free ni tak terbaik. Gitu. Sejaklah. Okey, itulah sahaja harapan daripada Mukri dengan Ain. Dia kata jangan lupa ambil vaksin so that kita boleh hidup macam biasa. Okey. Kita pun dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Mukri, terima kasih juga kepada Ain kerana sudi menjadi guest saya pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Orang kata input yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah kalau lah KPT nampak ke, IPTA ke, IPTS ke yang diorang punya pentadbiran nampak ke, insya-Allah mungkin mereka boleh consider back this this discussion. Maybe they can apply it to our campus, to the university in the Malaysia. Jadi terima kasih juga kepada para penonton kerana sudi bersama dengan saya, Mukri dan juga Ain daripada awal hingga penghujung rancangan. Minta maaf banyak-banyak di atas segala orang kata kesilapan, like internet lah tadi apa semua. Biasalah work from home kan, kita dah hari kedua kita PKP penuh pada hari ini, jadi everything is quite new for me dengan setup. Kalau selalu saya buat show di studio, hari ini saya buat show di bilik saya sendiri. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi pada esok hari bersama dengan host yang lain. Kita bersembang dengan tentang topik yang berlainan. Jadi terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, share My Campus Radio dan juga My Campus TV. Kalau anda suka tonton video fakta-fakta, anda boleh ke My Campus TV, subscribe di YouTube My Campus TV. Jadi itu sahaja, saya Cemah bersama Mukri dan juga Nurul Ain. Kita tamatkan show kita pada hari ini. Jom berubah bersama My Campus Radio. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Thank you.